berita-berita yang agak terkini. Hari ini 21 hari bulan 8. Yang pertama, New Zealand melaksanakan perintah berkurung secara menyeluruh walaupun kes jangkitan C19 hanya mencatatkan 1 digit, lapor utusan. Di negara kita pula, utusan juga melaporkan Dr. Nur Hisham berkata banyak sektor dibuka. Maksudnya dibenarkan beroperasi adalah atas faktor ekonomi dan bukannya kerana keadaan sudah selamat. Antara yang dimudahkan sekarang ini berkaitan dine-in, riadah, rekreasi. Tamat. Jadi berdasarkan berita ini, janganlah keluar ke mana-mana, melainkan kerana ada urusan yang bertaraf perlu. Bagi urusan-urusan yang bertaraf kehendak tu, kita sama-sama sabar-sabar dululah. Tangguhkan dahulu. Kerana Dr. Nur Hisham pun kata banyak sektor dibuka ni atas faktor ekonomi, bukannya kerana keadaan sudah selamat. Jadi kita kena sangat berhati-hatilah. Dan juga kes harian kita sekarang ni dalam mod yang tertinggi. Setiap hari lebih 20,000 sekarang ni. Berita harian pula melaporkan Sri Lanka pun buat penutupan seluruh negara. Yang kedua, ahli perniagaan dakwa dirinya Sultan Melaka meninggal dunia, lapor berita harian. Yang ini pun mungkin ramai tahu, ramai kenal, pernah baca cerita tentang dia. Namanya Raja Nurjan. Seterusnya, 21 petugas kesihatan Hospital Sultan Aminah, Johor Bahru positif C19 ni, lapor utusan. Satu kluster COVID-19 telah dikesan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Aminah, membabitkan 21 orang petugas kesihatan. Tamat. Seterusnya, 3 senator Amerika Syarikat disahkan positif C19. Ahli parlimen yang sudah menerima suntikan vaksin lengkap merupakan antara 71 anggota Kongres yang dijangkiti C19 sejak awal tahun lalu, lapor utusan. Jadi Amerika Syarikat ni sebenarnya masih teruk lagi lah kes di sana. Walaupun Amerika Syarikat sendiri antara negara pengeluar vaksin. Mutakhir ini, dalam banyak-banyak negara pengeluar vaksin ni, nampaknya negara China yang paling okey. Setakat hari ni lah, jam 4.30 petang tadi, di Amerika, kes harian dia 151,000. Kita bundarkanlah 151,000 kes baru dan 1,000 kematian. Di India 34,000 kes baru, 376 kematian. United Kingdom 37,000 kes baru, 114 kematian. France 22,000 kes baru, 83 kematian. Rusia 21,000 kes baru, 785 kematian. Germany 9,000 kes baru, 18 kematian. Sweden dia memang jarang-jarang sangat keluar angka dia, tak tahu kenapa. China nampak okey, 33 kes baru, 0 kematian. Ini bagi negara-negara pengeluar vaksin. Jadi kita harap sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan, supaya yalah selamatlah, insya-Allah. Semalam, ada seorang wanita bertanya tentang tanda dalam kitab Wahyu yang heboh dalam kalangan penganut agama Kristian. Jadi terima kasihlah kepada wanita yang bertanya ini. Dia nak penerangan lanjut. Jadi jawapan kita beginilah.
Dalam kalangan sebahagian penganut agama Kristian, khususnya di Barat dan di Indonesia, telah dan sedang menjadi perbincangan. Perbincangan yang hangat jugalah. Jadi kita akan lihat kitab Bible, bahagian New Testament, pada kitab Book of Revelation, atau kita sebut kitab Wahyu. Sebab dia tanya tadi tentang kitab Wahyu. Seperti biasa, bila berinteraksi dengan sumber-sumber agama Kristian ini, saya lebih suka akan merujuk terlebih dahulu Bible New King James Version. Kemudian barulah dibandingkan dengan Bible-Bible yang lain dan juga Alkitab-Alkitab yang lain. Sebenarnya kitab Wahyu ini ada kita sentuh dalam kuliah-kuliah awal kita dulu. Masa kita cerita tentang Dajjal, Iblis, lautan neraka. Kalau tuan-tuan masih ingat. Baik, kita pergi ke Book of Revelation atau kitab Wahyu pasal 13. Nak cerita tentang tanda. Pasal 13 ayat yang ke-16. Bunyinya, He ini beast, satu makhluk. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Okay, mula-mula apa itu beast? Kalau ikut terjemahan beast ni katanya binatang. Tapi dalam Bible ni dia banyak menggunakan simbol. Dalam keadaan yang sebenar, beast ini lebih kepada makhluk yang teruk. Makhluk yang teruk sama ada dari segi fizikal, atau dari segi dalaman, atau dari segi perbuatan dia. Itu beast. Ataupun campuran daripada yang 3 tu tadi, atau 2 yang tu tadi. Itulah beast. Dia bukan sekadar binatang. Jadi makhluk ini, beast ini, dia boleh terdiri daripada satu individu atau lebih, iaitu kumpulan atau pihak-pihak. Biasanya yang elok pada rupa, elok pada hati, elok pada perbuatan tidaklah disebut sebagai beast. Mungkin kita pernah mendengar, pernah baca atau pernah tonton cerita Beauty and the Beast. Cerita ini ada macam-macam versi. Jadi sungguh pun beast itu dia baik dalam cerita itu. Tapi disebabkan rupa dia tu teruk, maka dia juga disebut sebagai beast. Jadi siapakah beast dalam ayat ini? Beast ini ialah seseorang atau pihak-pihak tertentu yang akan muncul pada akhir zaman. Khususnya pada zaman akhir inilah, hujung-hujung ni, mengikut kepercayaan Kristian. Ni kita cerita kepercayaan Kristian. Beast ini, iaitu dia ataupun mereka itu memang tak baik lah. Sebab tu disebut beast. Jadi terjemahan kepada ayat itu tadi lebih kurang beginilah, setelah kita bandingkan dengan Bible dan juga Alkitab yang lain. Dia, iaitu beast tu, menyebabkan semua orang, baik orang kecil-kecil atau orang besar-besar, orang kaya atau orang miskin, orang merdeka atau hamba, menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tamat. Dan ada juga Alkitab sebut sebagai cap. Bible sebut mark. Mark of Zorro, tanda Zorro. Zik tu kan. Ini tanda ataupun mark ataupun cap. Okay, ringkas kata, beast itu tadi, iaitu dia ataupun mereka itu, akan membuatkan umat manusia segenap lapisan. Semualah. Walaupun semua tu tak bermaksud 100%, maksud dia sangat ramai.
Beast itu tadi akan membuatkan umat manusia ni segenap lapisan daripada lapisan atas sampai lapisan bawah ni akan dikenakan tanda ataupun cap ataupun mark pada tangan atau dahi. Jadi, apa masalahnya? Bagi penganut agama Kristian, kita tengok ayat seterusnya. Book of Revelation, pasal 13, ayat yang ke-17 pula. And that no one may buy or sell except one who has the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Maksud dia, dan tiada seorang pun yang boleh membeli atau berjual, tak boleh jual belilah, melainkan orang yang mempunyai tanda itu. Tanda di mana? Di tangan ataupun di kepala. Ataupun orang itu dia ada nama beast itu ataupun nombor berkaitan namanya. Itu maksudnya. Jadi, sekiranya tak adalah tanda itu pada tangan atau pada kepala, tak boleh nak beli barang dan tak boleh jual barang. Maksud dia sukar. Dan salah satu Alkitab lagi kata, tak boleh dapat pekerjaan sekiranya tak ada tanda itu. Dan orang-orang yang tak ada tanda itu, dia boleh dapat apa yang orang lain tak dapat sekiranya dia ada kodnya. Kodnya dalam nama pihak itu, orang itu, ataupun dia ada nombor tertentu. Ni nak cerita tentang kod lah. Yang ada kod atau nombor itu, kita faham tentulah bukan orang biasa-biasa yang lain daripada kebiasaan. Mereka ini boleh nak berjual beli dan sebagainya, nak dapatkan pekerjaan, orang kata mudah lah. Tetapi yang tak ada kod, tak ada nama, tak ada tanda itu pada tangan dan kepala, tak dapat. Ringkas kata, sangat susah nak dapat. Jadi, sebahagian penganut agama Kristian di Barat dan di Indonesia, mereka kaitkan semua ini dengan situasi hari inilah. Begitulah Alkisahnya, sebagai jawapan kepada pertanyaan puan kita tadi tu. Adalah ayat yang ke-18. Selepas itu dikatakan nombor beast itu atau kodnya ialah 666. 666, 666, 666, the number of the beast. Kata Iron Maiden. Tapi 666 itu pun dipertikaikan juga, sebab ialah dalam Bible ni tak tahu yang mana satu yang betulnya. Sebab dalam manuskrip yang lain ada dikatakan 616 dan ada juga yang dikatakan 665. Tak tahu mana satu sebenarnya. Jadi janganlah kita pegang terus kata nombor 666 tu tadi. Tapi ini cerita tentang sebahagian penganut agama Kristian. Pertanyaan daripada seorang lelaki pula. Soalan dia lebih kurang, pada akhir zaman, mungkin dia masukkan zaman akhir ni lah, musuh-musuh Islam semakin berani buat rancangan-rancangan jahat mereka secara terang-terangan. Tak ada sembunyi-sembunyi dah. Mereka ni macam tak kisah. Sekiranya masyarakat tahu, orang tahu mereka buat, tapi tak kisah. Tak nampak pun yang macam mereka ni nak selindungkan diri ke, takut rahsia terbuka ke, takut orang tak sedar ke, mereka tak kisah pun. Jadi mengapa jadi macam itu? Yang ini kita cerahkan begini je lah. Dalam pertempuran senjata api, kita ni ambil perlindungan kerana apa? Contohnya, musuh sebelah sana, kita sebelah sini, kita ada senapang. Kita ambil perlindungan kan. Balik pokok, kata kita menerap, balik semak samun, balik batu, balik dinding. Kita ambil perlindungan. Lepas tu kita agak di mana musuh, kita pun tembak, kita berlindung. Tak ada kita bangun berdiri, kita pergi tembak. Kenapa jadi macam itu? Kenapa kita ambil perlindungan? Kenapa kita berselindung? Kenapa kita berlindung? Kerana kita yakin bahawa dengan izin Allah, serangan musuh tu boleh terkena pada kita.
baik pelurunya, baik bomnya, baik apa-apalah senjata api dia tu. Sebab tu kita berlindung. Tetapi kalaulah kita sedia maklum yang kita ni tak akan terkena serangan musuh, kita perlu berlindung tak? Kita tahu dah tak akan kena punya. Pihak lawan tak akan tembak aku punya. Kita kena berlindung tak? Tak perlu berlindung lah. Sebab apa? Kita dah sedia maklum dah. Orang tak akan tembak. Orang akan respect. Orang akan patuh. Orang akan tunduk. Orang akan kagum. Jadi kita boleh bangun dan kita tembak siapa yang masih anggap musuh. Kita tembak saja. Sebab kita tahu dah. Aku tunjuk diri aku pun, orang tak akan serang aku punya. Sebab itu dia tak berselindung. Nak selindung buat apa? Tak heran yang berselindung ni bila dia tahu kalau dia tunjuk diri dia akan kena. Jadi sekarang ni musuh-musuh Islam ni dia tunjuk diri dia pun dia tahu dah kamu boleh buat apa. Macam tu lah. Pencerahan kita buat macam tu saja, ringkas saja. Seterusnya tentang prepping. Dalam kuliah sebelum ni kita terlupa rasanya kan. Kita dah cerita tentang lighter dalam satu kuliah. Kuliah seterusnya kita cerita tentang paracetamol. Dan hari ini nak cerita tentang garam. Sebab garam ini sangat penting. Malah rasanya lebih penting lagi daripada gula. Walaupun gula tu lebih sedap daripada garam. Tanpa gula, kalau tak ada gula lah, rasanya kita ni masih boleh menjalani kehidupan dengan selesa. Masih okey lagi. Tapi kalau tak ada garam, habis semua lauk pun tak berasa dah. Ikan goreng tak berasa, ayam goreng tak berasa, kari tak berasa, asam pedas tak berasa, masak lemak tak berasa. Sebab tak ada garam kan. Semua tak ada rasa masin. Jenuh kita. Sebab tu lah selalu orang kata garam ni lebih penting daripada gula, walaupun gula lebih sedap daripada garam. Nak ikutkan dua-dua pun penting kan. Jadi sebagai persediaan, kita belilah garam lebih sikit, simpan. Maksudnya lebih daripada biasa lah. Kita simpan. Dan garam ni pun tak adalah mahal sangat. Selain itu, dia ni berguna untuk kedua-dua keadaan. Sama ada dalam keadaan yang pertama, kita kena bertahan di rumah dalam tempoh yang lama, ataupun dalam keadaan yang kedua, kita kena bergerak meninggalkan rumah dalam tempoh yang mungkin lama juga. Jadi dua-dua pun berguna garam. Sama macam dengan lighter dan paracetamol. Okay. Seterusnya, saya suka untuk memetik tulisan seorang sahabat kita. Dia cerita ni tentang akhir zaman. Tulis dia, apa yang dipesan oleh ulama ialah jangan terlalu sibuk ambil tahu tentang fitnah akhir zaman sampai kita ni terlupa untuk beramal dan lupa untuk mencari ilmu-ilmu fardu ain. Bukannya suruh belajar ilmu fardu ain dan cuma beramal saja, lalu meninggalkan terus ilmu-ilmu tentang fitnah akhir zaman. Ada bezanya dua perkara tersebut. Jadi kena faham betul-betul. Kita ulang sikit. Ulang sekali lagi. Apa yang dipesan oleh ulama ialah jangan terlalu sibuk ambil tahu tentang fitnah akhir zaman sampaikan kita ni terlupa untuk beramal dan lupa untuk mencari ilmu fardu ain. Bukannya ulama-ulama tu suruh belajar ilmu fardu ain dan cuma beramal saja, lalu meninggalkan terus ilmu-ilmu tentang fitnah akhir zaman. Ada bezanya dua perkara tersebut. Kenalah difahami betul-betul. Seterusnya, amalan Imam Ghazali ketika berhadapan dengan musuh, manusia, jin, haiwan, yang kita kongsikan sebelum ini. Ditanya, apakah kelebihannya? Kelebihannya itu sebenarnya ikut rezeki kita masing-masing lah. Bila kita beramal dengan sesuatu amal tu, ada orang dapat banyak kelebihan, ada orang dapat sikit-sikit, ada orang macam tak ada kelebihan pun. Tapi kelebihan di akhirat sajalah dia dapatkan. Sebenarnya ikut rezeki kita. Tetapi kita ambil yang paling mudah cerita dia, kita jadikan Imam Al-Ghazali sendiri sebagai contoh. Imam Al-Ghazali ni kita kata
Dia ni seolah-olah terselamat aja di sepanjang uzlah dia dan pengembaraan dia selama 11 tahun. Padahal Imam Al-Ghazali ni dimusuhi oleh banyak pihak. Antara pihak-pihak yang memusuhinya, ni musuh sampai ke peringkat akan mencederakan, akan membunuh. Satu, geng-geng ahli falsafah. Mereka ni berada di seluruh daulah Islam, terutamanya di kota-kota besar. Yang kedua, oleh kumpulan Syiah yang berpusat di kerajaan Fatimiyah di Mesir. Yang ketiga, kumpulan assassin, Hashashin, yang pembunuh upahan kan, yang menyelinap ke serata peringkat. Mereka ni ada di sekeliling daulah Islamiah. Bahkan dalam istana pun ada orang dia. Sebab mereka ni mahir orang kata apa? Mahir berlakon. Bahkan Perdana Menteri pun mereka bunuh dan banyak pegawai-pegawai mereka bunuh. Mereka ni sangat memusuhi Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali ni dia menghujahkan ajaran-ajaran mereka ni. Ahli falsafah punya hujah-hujah, ajaran-ajaran yang bermasalah, Imam Ghazali bereskan. Ajaran Syiah yang bermasalah, Imam Ghazali juga jawab, selesaikan. Ajaran-ajaran assassin yang juga salah satu cabang daripada Syiah tapi lebih ekstrim lagi. Mereka ni pun Imam Ghazali buat banyak buku, banyak kitab untuk menjawab permasalahan-permasalahan ajaran-ajaran mereka ni. Kemudian yang keempat, kumpulan Tajsim yang banyak ketika itu di Afrika Utara. Yang kelima, musuh-musuh politik kerajaan Seljuk. Sebab Imam Ghazali ni, dia ni seolah-olah bekerja di bawah Perdana Menteri Seljuk tu. Yang ke-6, musuh-musuh politik kerajaan Abbasiyah. Sebab Imam Ghazali dia menyokong Khalifah Abbasiyah. Yang ke-7, Imam Ghazali juga dimusuhi oleh perisik-perisik Kristian era perang salib. Dan Imam Ghazali juga dimusuhi oleh kaum sesat yang bertopengkan tasawuf sufi. Ini antaranya. Tetapi Imam Ghazali ni dia beruzlah dan dia mengembara seolah-olah seorang dirilah. Sebab dia tak ada pengawal peribadi ke, nak bawa yang senjata banyak-banyak ke, nak diiring oleh askar ke, tak ada. Seolah-olah dia tu seorang diri lah. Tapi dia tumpang lah kafilah-kafilah, karavan-karavan, rombongan-rombongan kan. Nak bergerak dari Khurasan tu, nak pergi ke Syam, Syria. Dia ikutlah rombongan. Lepas tu dari Syam nak pergi Palestin, nak pergi tanah Hijaz, Mekah, Madinah, dia ikut rombongan lah. Tapi bukanlah rombongan, orang kata rombongan tentera tak. Jadi dia pergi ke Syria, Palestin, Madinah, Mekah semua ni, sedangkan tempat asal dia di Khurasan. Dalam keadaan selamat. Musuh-musuh punya ramai. Perdana Menteri Nizam Al-Mulk pun orang bunuh. Itu dalam keadaan Perdana Menteri ni satu orang pahlawan, sentiasa bersedia, ada pengawal askar dia semua, orang bunuh. Tapi Imam Ghazali ni seolah-olah macam tak ada musuh, lancar dia berjalan tu. Nak ikutkan mati awal kan, ramai musuh. Jadi mungkin itulah salah satu kelebihan daripada amalan dia, walaupun amalan dia tu nampak ringkas. Dan yang terakhir, ini sambungan tentang hadis Jibril. Dalam hadis Jibril ini ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada as-sa'ah. Atau dalam kata lain, ada fiqh, ada akidah, ada tasawuf, dan ada hal ehwal yang berkait dengan as-sa'ah, iaitu akhir zaman, zaman akhir, hari kehancuran dan juga qiyamah. Jadi untuk mendapatkan kesedaran ini, kita kata begini, orang yang tidak berusaha mendalami fiqh, dia sekadar belajar begitu-gitu saja fiqh, dia tak akan berasa betapa pentingnya fiqh dan betapa ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami fiqh. Setelah dia tu berusaha mendalami fiqh, barulah datang kesedaran kepada dirinya betapa pentingnya fiqh dalam kehidupan kita ni,
dan juga untuk akhirat nantilah. Dan betapa ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami fiqh. Begitu jugalah dengan akidah. Orang-orang yang tidak berusaha mendalami akidah, sekadar belajar gitu-gitu sahaja, dia memang tak akan berasa betapa pentingnya akidah dan betapa ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami akidah. Setelah dia berusaha mendalami akidah, barulah datang kesedaran kepada dirinya, alangkah pentingnya akidah dan betapa ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami akidah. Sama juga dengan tasawuf. Orang yang tak berusaha untuk mendalami tasawuf, dia sekadar ambil tahu gitu-gitu saja, memang dia tak akan berasa betapa pentingnya tasawuf itu dan betapa ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami tasawuf. Setelah dia mendalami tasawuf, barulah dia terperasan, datang kesedaran kepada diri dia betapa pentingnya tasawuf ni rupanya, dan betapa ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami tasawuf. Samalah juga macam tu juga dengan hal ehwal yang berkait dengan as-sa'ah tadi, akhir zaman, zaman akhir, hari kehancuran dan hari qiyamah. Orang yang tak berusaha untuk mendalami tentang as-sa'ah tadi, dia sekadar belajar gitu-gitu saja. Walaupun dia tu guru mursyid dalam 100 tarekat sekalipun, dia tak akan berasa betapa pentingnya hal ehwal as-sa'ah tadi dan betapa ruginya orang yang tak mahu mendalami fiqh, mendalami as-sa'ah. Setelah dia tu sendiri berusaha untuk mendalami tentang as-sa'ah tadi, barulah datang kesedaran kepada diri dia, alangkah pentingnya hal ehwal as-sa'ah ni dan alangkah ruginya orang-orang yang tak mahu mendalami tentang as-sa'ah dan yang seputar dengannya. Begitulah cerita dia. Jadi untuk kali ini, sekadar ini sahaja. InsyaAllah jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Salah dan silap harap mohon dimaafkan. Sekiranya ada tersalah fakta, tersalah berita, tersalah sebut apa, maklumkan kepada saya. Kita akan buat pembetulan insyaAllah. Sekian.